Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah, Encik Selam Sahabin Said Chair serta rakan-rakan sekalian. Saya Sharifah Nur Nasrin binti Said Nazim, nombor matrik saya 32130000301 dari kursus EED 3143, Perancangan Penubuhan dan Pengurusan Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya ingin membentangkan tentang pembukaan tadika di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Terdapat 5 perkara yang akan saya terangkan dalam pembentangan ini, iaitu yang pertama, pengenalan tentang pembukaan tadika di kawasan bandar dan luar bandar. Yang kedua, perbezaan tadika di bandar dan luar bandar. Dan yang ketiga, kelebihan serta kekurangan pembukaan tadika di kawasan bandar. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan pembukaan tadika di kawasan luar bandar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada pembentangan ini. Yang pertama adalah pengenalan. Pembukaan tadika di bandar dan luar bandar memiliki persyaratan yang harus dipatuhi, termasuk dalam hal pendapatan isi rumah dan penerimaan bantuan. Menurut garis panduan penubuhan tadika dan taska, keluarga berpendapatan rendah iaitu dengan pendapatan isi rumah kurang daripada RM2,000 di kawasan bandar dan kurang dari RM1,200 di kawasan luar bandar mungkin memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang perbezaan tadika di kawasan bandar dan luar bandar. Untuk tadika di kawasan bandar, ianya terletak di kawasan bandar ataupun pusat bandar. Yang kedua, jumlah penduduk sekitar kawasan bandar adalah minimum seramai 10,000 orang. Dan yang ketiga, dari segi kemudahan, kemudahan di kawasan bandar adalah lengkap dan moden. Sebagai contoh, kemudahan pengangkutan iaitu pengangkutan bas rapid, MRT dan LRT. Bagi kawasan luar bandar pula, ianya terletak di kawasan kampung ataupun pedalaman. Bagi sekitar kawasan tadika di luar bandar, jumlah penduduk sekeliling adalah kurang daripada 10,000 orang. Dan kemudahan di kawasan luar bandar adalah sukar untuk diperolehi kerana tidak banyak pengangkutan awam dan sebagainya disediakan di kawasan luar bandar. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan pembukaan tadika di kawasan bandar. Yang pertama, saya akan menerangkan kelebihan dan kekurangan pusat tadika di kawasan bandar dari segi kemudahan dan kelengkapan tadika. Untuk kelebihan, tadika di kawasan bandar mempunyai bahan rujukan yang mencukupi, iaitu terdapat banyak buku-buku rujukan dan dapat mengakses internet sebagai rujukan tanpa batasan. Kelebihan yang kedua, tadika di kawasan bandar mempunyai infrastruktur tadika yang lebih selesa berbanding dengan tadika di kawasan luar bandar. Dari segi kekurangan, yang pertama, tadika di kawasan bandar terdapat kemudahan kerusi dan meja yang kurang. Ini adalah disebabkan oleh kanak-kanak yang ramai, iaitu satu kelas mempunyai sekitar 25 hingga 30 orang kanak-kanak. Ini menyebabkan terdapat kurangnya kemudahan kerusi dan meja yang disediakan oleh sekolah. Kekurangan yang kedua ialah keadaan bilik darjah yang agak sempit. Ini disebabkan oleh bertambahnya perabot seperti kerusi dan meja yang menyebabkan keadaan tadika itu semakin sempit. Yang kedua adalah dari segi penggunaan ICT bagi tadika di kawasan bandar. Untuk kelebihan, yang pertama, dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Ianya kerana penggunaan ICT ataupun penggunaan internet di kawasan bandar adalah lebih banyak dan lebih cekap berbanding tadika di kawasan luar bandar. Ianya dapat memberikan banyak rujukan dan contoh-contoh dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Untuk kelebihan yang kedua,
guru dapat membuat persiapan awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru dapat menyediakan nota pembelajaran dalam bentuk slide. Guru juga dapat menjadikan slide itu lebih menarik. Itu juga dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk belajar. Guru juga boleh membuat kuis secara online bagi menarik minat kanak-kanak untuk belajar dengan lebih tekun. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar dalam penggunaan ICT. Untuk kekurangan, yang pertama, sumber yang kurang dan peralatan yang mahal. Seperti yang kita ketahui, barangan ICT mempunyai harga yang sangat tinggi. Sebagai contoh, laptop, komputer dan LCD. Ini membolehkan pengusaha tadika kekurangan sumber kewangan untuk membeli barangan-barangan ICT. Yang kedua, kekurangan guru yang profesional. Dan yang terakhir, perkhidmatan mengakses internet yang tidak terhad. Yang ketiga adalah dari segi pengangkutan di sekitar tadika di kawasan bandar. Untuk kelebihan, yang pertama, terdapat banyak kemudahan terhadap akses pengangkutan seperti van sekolah dan bas sekolah. Ini membolehkan pengusaha tadika tidak perlu mengeluarkan kos bagi menyediakan pengangkutan kerana di kawasan bandar sudah terdapat banyak servis van sekolah dan bas sekolah untuk menghantar dan mengambil kanak-kanak daripada tadika. Untuk kelebihan yang kedua, terdapat banyak pendedahan kepada teknologi pengangkutan yang canggih. Untuk kekurangan, yang pertama, mempunyai masalah pencemaran udara dan bunyi. Ini adalah disebabkan daripada kereta, lori, motosikal dan sebagainya yang terlalu banyak di kawasan bandar. Ini juga menyebabkan kekurangan yang kedua, iaitu kesesakan lalu lintas. Yang keempat adalah dari segi keselamatan bagi tadika di kawasan bandar. Untuk kelebihan, yang pertama, tadika di kawasan luar bandar adalah lebih dekat dengan tempat kerja ataupun kawasan perumahan ibu bapa itu sendiri, kerana banyak tadika yang dibuka di kawasan bandar. Sebagai contoh, kebanyakan kawasan perumahan mempunyai sekurang-kurangnya satu tadika yang dibuka di kawasan perumahan tersebut. Dan yang kedua, tidak sunyi dan ramai penduduk sekeliling. Ini amat berguna jika berlaku sebarang kecemasan. Sebagai contoh, berlakunya kebakaran, kecurian dan sebagainya. Tadika di kawasan bandar lebih mudah untuk mendapat bantuan daripada penduduk sekeliling. Untuk kekurangan, terdapat banyak kenderaan yang lalu lalang di sekitar kawasan tadika. Ini boleh membahayakan bagi kanak-kanak jika pendidik terlupa untuk mengunci pintu dan pintu pagar. Yang seterusnya adalah kelebihan dan kekurangan pembukaan tadika di kawasan luar bandar. Yang pertama adalah dari segi pembiayaan yuran untuk tadika di kawasan luar bandar. Untuk kelebihan, yang pertama, kadar yuran yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan tadika di kawasan bandar. Untuk kelebihan yang kedua adalah hubungan antara guru dengan kanak-kanak adalah lebih erat. Ini mungkin disebabkan oleh kanak-kanak yang kurang ramai berbanding daripada kanak-kanak di kawasan bandar. Untuk kekurangan yang pertama ialah kurang pendapatan kewangan. Ini juga disebabkan oleh kurangnya kanak-kanak yang dihantar di kawasan tadika tersebut, menyebabkan kurangnya pendapatan bagi pengusaha tadika. Kekurangan yang kedua adalah kos pengangkutan yang tinggi. Disebabkan di kawasan luar bandar kurangnya untuk akses pengangkutan seperti van sekolah dan bas sekolah. Ini menyebabkan pengusaha tadika kebanyakannya perlu menyediakan kos pengangkutan ataupun menyediakan van sekolah bagi tadika itu sendiri. Yang kedua adalah dari segi pengangkutan bagi tadika di kawasan luar bandar. Untuk kelebihan
kelebihan, yang pertama, tiada masalah kesesakan lalu lintas seperti di kawasan bandar. Yang kedua adalah tiada pencemaran udara serta pencemaran bunyi. Untuk kekurangan, yang pertama mempunyai kekurangan pengangkutan seperti yang saya katakan tadi. Di kawasan luar bandar terdapat kurangnya untuk akses pengangkutan seperti van sekolah dan bas sekolah. Ini menyebabkan kebanyakan kanak-kanak tidak dapat pergi ke tadika disebabkan masalah pengangkutan. Untuk kekurangan yang kedua ialah mengambil masa yang lama untuk kanak-kanak tiba di sekolah. Ini disebabkan oleh kadang-kala di satu kawasan perkampungan itu tiada satu pun tadika yang dibuka. Ini disebabkan oleh kanak-kanak di kawasan tersebut perlu ke tadika di keluar kawasan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah daripada segi guru di tadika di kawasan luar bandar. Untuk kelebihan, yang pertama mempunyai hubungan yang lebih erat bersama kanak-kanak. Ini mungkin disebabkan oleh jumlah kanak-kanak yang tidak terlalu ramai, jadi guru boleh memberi lebih perhatian kepada semua kanak-kanak. Untuk kelebihan yang kedua, suasana alam semula jadi yang lebih tenang kerana tiada pencemaran bunyi seperti di kawasan bandar, iaitu pencemaran bunyi oleh kenderaan yang lalu lalang di sekitar kawasan tadika. Untuk kekurangan, di kawasan luar bandar terdapat kekurangan guru di tadika-tadika mereka lah. Yang kedua, kekurangan bahan bantu mengajar serta tiada aktiviti yang dapat dilakukan bersama kanak-kanak. Di kawasan luar bandar, mereka agak suka untuk memperoleh bahan-bahan bantu mengajar dan kadang-kadang jaringan internet juga adalah tidak kuat seperti di kawasan bandar. Ini menyebabkan guru-guru juga buntu untuk menjalankan aktiviti harian bersama kanak-kanak. Yang terakhir adalah peluang pembelajaran yang eksplorasi di tadika kawasan luar bandar. Untuk kelebihan, yang pertama mempunyai lebih banyak ruang terbuka dan alam semula jadi. Seperti yang kita ketahui, kawasan luar bandar banyak tumbuhan-tumbuhan hijau semula jadi di sekeliling mereka. Untuk kelebihan yang kedua, dapat melakukan aktiviti eksplorasi seperti aktiviti mengenal flora dan fauna. Untuk kekurangan, keselamatan kanak-kanak tidak terjamin. Ini mungkin disebabkan oleh penduduk sekitar yang tidak terlalu ramai dan mungkin juga tadika agak jauh daripada kawasan-kawasan perumahan. Untuk kekurangan yang kedua, terdapat kanak-kanak yang alergi atau tidak boleh bermain di luar. Ini juga merupakan satu kekurangan bagi guru juga kerana guru perlu memikirkan cadangan lain untuk tidak menyisihkan kanak-kanak tersebut daripada aktiviti pembelajaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan lagi bahawa terdapat banyak kelebihan dan kekurangan tadika di bandar maupun luar bandar. Dengan mengetahui perbezaan antara tadika di kawasan dalam dan luar bandar, kita dapat menyediakan persekitaran dan pembelajaran yang lebih efektif kepada kanak-kanak. Ibu bapa, guru dan masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam mencipta pembelajaran persekitaran yang holistik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.